Boleh. Ada soalan tak? Ada yang tanya apa-apa? Ya. Ah. Aduh. Dia. Baik. Haid ni tadi dari sudut masuk masjid kan. Dari sudut baca Quran, sebenarnya orang haid ni boleh tak dia baca Quran? Sama juga, saya kira sebahagian ulama melarangnya, termasuk standard dalam mazhab Syafi'i. Tapi sebahagian membenarkan. Sama juga dalam konteks mazhab Syafi'i, antara yang membenarkan ialah Al-Imam Al-Muzani dan juga Al-Imam Ibn Munzir. Samalah konteks orang haid tak boleh masuk atau duduk dalam masjid. Sama juga dari sudut dia tak boleh baca Quran. Sebenarnya tidak ada nas yang jelas yang boleh dipegang betul-betul lah orang haid tak boleh baca Quran. Melainkan pertama, ulama kiaskan kepada orang yang berjunub. Kerana orang yang berjunub dia tak boleh baca Quran. Ada hadis daripada Ali bin Abi Talib, dan Sunan Abi Dawud katanya bala Rasulullah summa kharaja summa qara al-Quran walam yahjuzhu syai'un minal Quran siwa al-janabah. Katanya Nabi kencing, kemudian Nabi tak wudu, Nabi keluar, Nabi baca Quran. Pasal nak baca Quran tak ada syarat ada wudu kan. Dan Ali kata tidak adalah apa-apa yang menghalang Rasulullah daripada membaca Quran melainkan jika baginda ada janabah, yang ni berjunub. Ali kata macam tu. Jadi hadis ni jelaslah sharih bahawa orang yang berjunub tak boleh baca Quran. Tapi soalnya hadis ni di sisi ahli-ahli hadis, dia hadis yang lemah, hadis yang tidak sahih. Jadi haid dikiaskan di atas junub. Pasal junub hadap besar, haid pun hadap besar. Haid ni sebenarnya dia hadap besar lebih berat daripada junub. Nampak? Sebab tu kalau ikut ulama ni, ada yang bahagi hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil mayujibul wudu, benda yang mewajibkan wudu. Hadas besar benda yang mewajibkan mandi kan, mayujibul ghusl. Tapi ada sebagian ulama dia bagi tiga. Ada hadas kecil, ada hadas pertengahan, ada hadas besar. Hadas kecil yang mewajibkan wudu seperti kencing, berak atau seumpamanya. Hadas pertengahan junub, hadas besar haid. Nampak? Pasal walaupun haid dengan junub sama-sama hadas besar, haid hadasnya lebih besar, lebih berat berbanding junub. Kalau junub pun tak boleh baca Quran, haid pun tak boleh baca lah. Kan? Nampak? Jadi dia kata tak boleh baca Quran. Sama juga dia menggunakan ayat yang apa nama? Bukan ayat Quran. Apa lagi dalilnya yang orang junub tak boleh baca Quran? Setahu saya itu sajalah. Nampak? Mungkin lagi ada dalil-dalil yang lain, Allah Ta'ala. Tapi yang kata boleh tu pasal hadis itu tidak sahih, nombor satu. Yang kedua, kerana Aisyah dalam Sahih Muslim mengatakan, kana Nabi yazkurullah fi kulli ahyani. Nabi berzikir kepada Allah pada setiap masa. Nampak? Jadi bila sebut pada setiap masa, bila masa? Berjunub tak berjunub, suci tak suci, Nabi sentiasa berzikir kepada Allah SWT. Dan membaca Quran ada sebahagian berzikir, bahkan seabdal-abdal zikir. Sama juga dalam Sahih Muslim ataupun Bukhari, Aisyah ni bila dia pergi haji dengan Nabi SAW masa Hajjatul Wada', dia haid. Apa jawab Nabi kepadanya? Nabi tengok dia menangis kan. Dia kata kharajna ma'a Rasulillah nuridul hajj falamma balagna saraf tamistu fabakaitu fadakhala alayya Rasulullah faqalat ma yubkika ya Aisyah la'allaki nafasti. Qalat na'am. Faqala Nabi if'ali ma yaf'alul hajj ghaira alla tatufi bil baiti hatta tathuri. Aisyah bila dia haid dia menangis. Nabi kata, kenapa kamu menangis? Adakah kamu haid? Dia kata ya. Nabi kata, buatlah apa-apa yang mereka buat, cuma satu je, jangan kamu tawaf di Baitillah melainkan setelah kamu suci. Maksud Nabi suruh dia buat berlaku masa dia haji tu, tak ada pengecualian kan. Dan termasuk dalam konteks itu membaca Quran. Nabi tak larang dia baca Quran. Nampak? Nabi tak bagi dia tawaf saja. Semayang of course lah tak boleh kan. Puasa of course lah tak boleh, pasal ada larangan yang jelas.
Tapi tawaf Nabi tak bagi, adapun selain daripada itu Nabi benarkan. Dan termasuklah hadis ini kata para ulama ialah membaca Quran. Nabi tak larang Aisyah baca Quran. Jadi sebahagian mengatakan tidak ada masalah sama sekali. Orang yang haid ni kalau dia baca Quran tak keluar suara, mazhab Syafi'i pun kata harus. Kan? Dia gerak mulut je, suara tak keluar. Saya ingat mazhab sebahagian ulama mengharuskan, termasuklah mazhab Syafi'i, tidak dilarang hatta orang yang berjunub pun. Dia kalau keluar suara, itu yang dilarang oleh sebahagian ulama, termasuk yang standard dalam mazhab Syafi'i. Nampak? Tapi sebahagian mengharuskan kerana dikata tidak ada masalah sama sekali. Ala kulli hal, wallahu ta'ala alam. Jadi kalau orang tu dia memang menghafal Quran, dia tidak ada masalah, can go for it. Kerana kalau dia tak baca, dia lupa. Sama juga kalau dia nak belajar Quran, maka boleh, tidak ada masalah sekali. Kalau saya tanya saya pendapat personal, saya melihat pendapat ulama yang kata boleh baca itu lebih kuat sebenarnya. Jadi kalau boleh baca, belajar pun boleh lah. Kan? Dia isu baca Quran bagi haid, sama juga isu menyentuh mushaf, semua dalam kerangka dan konteks khilaf yang tidak disepakati oleh para ulama. Jadi dia tidak ada masalah sama sekali. Belajarlah. Bila kita belajar, lebih mudah untuk kita beramal, insya-Allah taala. Jadi kalau baca Quran boleh, belajar lebih-lebih lagi, tak ada masalah. Sama saya cakap tadi lah. Dia masuk kelas Quran, belajar tajwid. Asal kelas dia aja dia haid. Asal kelas dia mesti berlaku punya haid. Habis itu sampai bila nak reti baca Quran? Belajarlah, tak ada masalah sama sekali. Boleh. Ada soalan lagi? Perut dah lapar ni.